Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zairani, pembimbing anda. Okey, sebelum saya teruskan, nak tanya dulu. Apa yang berlaku? Mak ayah lah pada pendapat mak ayah. Apakah yang berlaku apabila anak yang baru nak mula belajar membaca ni membaca? Apa yang berlaku sebenarnya dalam ni dekat atas ni kat otak ni? Tahu tak? Okey. Cuba saya ni. Okey, cuba ibu ayah pula. Cuba ibu ayah cuba baca ni dulu. Cuba baca tulisan ni. Ya. Agak-agaknya apakah yang berlaku dalam fikiran tu? Ya. Yang pertamanya ibu ayah akan cakap lah, okey saya tak tahu simbol tu, huruf tu huruf apa. Kan? Kemudian tak tahu bunyi tu bunyi apa. Kan? Kemudian tak tahu pula macam mana nak gabungkan. Kan? Nak gabungkan huruf tu, bunyi huruf tu. Macam mana? Kan? Jadi itulah yang berlaku dalam fikiran anak, dalam minda anak. Sebenarnya bila anak yang baru, orang kata bertatih-tatih nak mula membaca ni, apa yang berlaku bila anak tu melihat tulisan, dia akan, apa yang dia buat tulisan pada tulisan tu? Ya, bila kita membaca kan kita keluarkan bunyi kan? Jadi dia akan tafsirkan tulisan ni kepada bunyi. Tafsirkan ni, dia semua berlaku kat sini ni. Berlaku kat sini. Dekat dalam dia satu proses kognitif kita panggil. Proses kognitif. Dia akan tafsirkan tulisan ni kepada bunyi. Selepas tu apa dia buat? Dah tafsirkan kepada bunyi, kemudian barulah dia apa? Ibu ayah kata, okey gabunglah. Gabungkanlah bunyi tu tadi. Belum gabung lagi ya. Sebelum gabung, apa yang anak tu akan buat ialah dia akan pilih dulu mana satu nak gabung. Kan? Tak tahu mana satu nak gabung. Nak gabung ni dengan ni ke? Ataupun gabung ni dengan ni saja ke? Kemudian ataupun nak gabung empat-empat sekali ke? Jadi anak tu dia kena kenal pasti dulu. Ya, dia kena pilih dulu dan pisahkan mana tempat yang sepatutnya. Kemudian baru anak tu akan gabungkan. Dia dah tahu dah mana satu. Oh, ni dengan ni dengan ni. Baru dia gabungkan. Barulah dia gabungkan hingga menjadi satu perkataan. Okey. Jadi ibu ayah jangan cepat nak naik marah. Jangan cepat naik marah lah. Jangan cepat nak marah. Bila anak ni banyak benda dia buat ni dalam otak dia ni. Sebab dia baru berjinak-jinak nak membaca. Jadi apa ibu ayah perlu buat ialah bagi sokongan lah. Bagi sokongan. Okey. Jadinya, saya nak perkenalkan the 4P ni. Ini panggil sistem 4P. Jadinya bila kita mengajar, kita tahu setiap aktiviti yang kita buat tu apa tujuan dia. Sama ada P1 pengisian bunyi ke? Tadi kan kita kata tadi, anak tu kena tafsirkan tulisan tu kepada bunyi. Jadi kenalah ada lesson ataupun pengajaran bunyi. Okey, ataupun P2, pengamatan bentuk dan bunyi. Dah tahu bunyi tu macam mana, nak kena kenal lah pula bentuk huruf tu macam mana. Lambang bunyi tu. Kita panggil lambang bunyi. Lambang bunyi tu macam mana bentuk dia. Kan? Kemudian, okey. Kalau tak betul-betul amati, tu sebab kita guna perkataan pengamatan. Bukan cam-cam, bukan pengecaman. Pengamatan, kena betul-betul kenal. Kalau tak betul-betul kenal, itulah jadinya. B cakap D, D cakap B. Kan? Selalu tu soalan bonus tu. Macam mana nak ajar anak, tips-tips nak ajar anak kenal B dengan D. B dengan D. Tu semua ada saya masukkan dalam khusus pemantapan. Okey. P yang ketiga, pemilihan dan pemisahan. Mana dia kenal pasti yang mana satu nak digabungkan tu. Kemudian P yang keempat barulah
pemaduan ataupun gabung bunyi bentuk dan juga bunyi huruf. Okey. So sistem 4P kita panggil dia. Okey. Ibu ayah ni sebaik-baiknya hafal. Orang kata apa orang panggil tu? Panggillah apa tu? Di hujung jari lah. Di hujung jari. Tahu dah. P1 apa? P2 apa? P3 apa? Supaya senang. Pengajaran kita akan lebih tersusun. Dan kita tak akan mudah marah. Okey, ni dia sistem 4P. Okey, kita tengok satu-satu. P pertama, pengisian bunyi. Okey, sekali lagi kita berpandukan kepada buku cepat baca 1. Okey, P1, pengisian bunyi. Okey, kita macam mana aktiviti pengisian bunyi ni? Mula-mula sekali, okey, saya bagi yang shortcut aje lah ya. Bagi yang shortcut je, senang cerita. Kan kita kata kita gunakan pendekatan kata kunci kan? Jadi bila kata kunci, kita nak perkenalkan Ana dulu. Bukan A. Okey, perkenalkan Ana dulu. Jadi nak perkenalkan Ana dulu ni, okey, macam mana cara dia? Okey, yang penting apa-apa pun kita kena pastikan anak tu boleh sebut Ana, boleh ingat Ana dan sebut tu dengan cara yang betul. Ana. Okey. Tapi lepas daripada tu nak pastikan anak tu betul-betul ingat dan sebut dengan betul. Kan? Kita kena tak boleh nak cepat je kan? Okey. Nyanyi. Nyanyi ya. Tu ada QR code tu. Kita suruh anaknya, bukan suruh anak nyanyi, kita nyanyilah sama-sama. Okey. Ni. Oh, tak dengar pula suara dia. Tak dengarlah suara dia. Tapi itulah antara mak dengan ayah, mak dengan ayah pula. Mak dengan anak. Mak dengan anak bernyanyi bersama-sama. Okey, mana-mana Ana, mana-mana Ana, mana-mana ibu. Sana sini ku cari. Okey, banyakkan ulang kata kunci. Okey, ini ialah salah satu cara macam mana kita nak perkenalkan kata kunci Ana tu tadi. Selain daripada bernyanyi, kita ada juga boleh dengan cara bercerita ataupun juga boleh cara bermain untuk nak perkenalkan kata kunci supaya anak tu sebut kata kunci dengan betul. Okey, so yang ini semua tu bercerita ke bermain cara macam mana tu dalam kursus pemantapan. Okey, jadi untuk pengisian bunyi jangan tunjuk buku lagi, ya. Jangan tunjuk buku lagi, nyanyi saja, ya. Semua tu secara kita panggil oral, ya, orally. Ni 3 kata kunci yang kita katakan bunyi vokal. Kita perkenalkan 3 kata kunci untuk nak perkenalkan bunyi vokal. Mak ayah kena tahulah sikit kan, vokal. Bukan susah pun kan. Vokal. Ni A, I, U tu ialah bunyi vokal. Okey, yang kedua, P yang kedua, pengamatan bentuk dan bunyi. Okey. Dah habis dah menyanyi dah, anak pun dah boleh sebut dengan betul. Ana. Baru kita tunjuk buku. Okey, baru kita tunjuk buku. Ana. Bila tunjuk pun kena pastikan tunjuk, ya, pakai ambil pembaris ke apa, tunjuk daripada kiri ke kanan. Ana. Ana. Kemudian minta anak tunjuk dan sebut. Okey, ni bunyi apa? Bunyi betul. Ana, ya. Okey, selalunya anak akan bila kita tanya ni bunyi apa, anak akan sebut Ana. Jadi sebelum dia na tu, stopkan dia. Bagus. Okey, terus suruh anak setunjuk dan sebut dan yang ni pun suruh anak tunjuk mana dia yang merah dan sebut Okey. Begitu juga dengan ibu, begitu juga dengan
Umi. Okey. Yang ni ana. Bila sebut tu na. Na. Jadi bunyi yang tengah ni Jadi bila Abang Ayah kita sebut tu dengan betul, dengan jelas dan terang, anak tu akan mudah pick up. Dia akan mudah pick up. Kita sebut je na. Okey, jadi yang merah ni bunyi dia apa? Sebab dia dah dengar dah. Kita panggil apa tu? Exaggerate sikit kan bunyi yang di tengah tu, yang mana kita nak ajar. Okey, ini sama juga. Jadi yang ini kita katakan pengamatan bentuk dan bunyi. Jadi mak ayah kena buat banyak aktiviti lah. Banyak buat aktiviti nak bagi anak tu amati bentuk tu. Amati bentuk huruf. Dia tahu yang ini, kalau bentuk macam ni, bentuknya bunyi dia bunyi dia Okey, yang ni memanglah mak ayah dengan tu kan, dia lebih kurang sama je. So macam mana tu? Saya bocorkanlah sikit tips dia nak ingat. Ambil jari belah kiri, buat macam ni. Nampak? Beritahu dekat dia kalau dia buat jari dia macam ni, sama, itu ialah Kalau tak sama, kalau macam huruf D, tak sama kan? Itu ialah D. Kalau sama, tapi pastikan buat jari dengan jari tangan kiri. Kalau sama, itu B. Kalau tak sama, D. Okey. Sali, Hidi, ni semua pengamatan bentuk. Pastikan buat aktiviti, spend time sikit, lama sikit masa untuk anak betul-betul amati bentuk huruf. Tapi pastikan mak ayah bila sebut tu, kata kunci tu sebut dengan jelas dan terang. Okey? So teruskan bersama saya Zarani, sedia membantu.